Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Zanatun dan rakan-rakan guru yang dikasihi sekalian. Untuk tugasan kali ini, saya akan berkongsi cerita tentang seorang tokoh sarjana Islam yang tersohor sewaktu zaman kerajaan Bani Umayyah di Andalus, Spanyol, iaitu sarjana Islam yang bernama Abu Al-Qasim Al-Zahrawi. Abu Al-Qasim Al-Zahrawi juga digelar sebagai bapa pembedahan moden, berikutan sumbangan dan karya-karya pada masa itu sebagai seorang ahli bedah Arab yang terkemuka. Selain daripada panggilan Al-Zahrawi, beliau juga dikenali dengan panggilan Abu Jirahah dan juga Abu Qasim. Sebelum saya berkongsi kisah tentang biodata beliau, izinkan saya untuk menyatakan bahawa maklumat mengenai latar belakang kehidupan tokoh ini adalah sedikit berikutan keruntuhan kota Al-Zahra pada tahun 1010 Masihi, iaitu akibat daripada konflik perang saudara yang berlaku dalam kalangan pemerintah pada masa itu dan sekaligus telah memusnahkan sumber-sumber sejarah pada waktu itu. Nama sebenar Al-Zahrawi adalah Abu Al-Qasim Khalaf bin Abbas Al-Zahrawi. Di barat, beliau dikenali sebagai Abu Talsis dan beliau dilahirkan sekitar tahun 936 hingga 940 Masihi di bandar Diraja Zahra, berdekatan Cordoba, Andalusia, Spanyol. Beliau mendapat pendidikan di Cordoba dan telah mengamalkan profesinya di bandar Al-Zahra sebagai seorang pengamal perubatan, pakar bedah dan ahli farmasi. Beliau berketurunan puak Ansar Arab yang telah lama menetap di Spanyol. Ketokohannya ini telah menyebabkan Raja Spanyol ketika itu iaitu King Al-Ahkam II telah melantik beliau sebagai doktor peribadi baginda. Sepanjang hayat beliau telah menghabiskan masanya di kawasan kediamannya dan tidak pernah mengembara. Walau bagaimanapun, beliau mendapat pengalaman luas merawat mangsa kemalangan dan juga mangsa yang mengalami kecederaan ketika peperangan. Beliau meninggal dunia pada tahun 1013 Masihi. Beliau juga berada pada zaman kegemilangannya pada ketika itu kerana beliau merupakan salah seorang ahli perubatan Islam Andalus yang telah berjaya melakukan eksperimen-eksperimen yang sukar. Seterusnya, saya akan berkongsi kepada anda semua tentang sumbangan terbesar beliau dalam ilmu perubatan dan pembedahan iaitu melalui ciptaan kitabnya berjudul Al-Tasrif. Sepanjang hayat beliau, 30 naskah ensiklopedia perubatan telah dihasilkan yang merangkumi bidang pembedahan, perubatan, ortopedik, ophthalmologi, farmakologi dan juga nutrisi. Kesemua karya ensiklopedia ini telah diterjemahkan kepada bahasa Latin oleh Gerard of Cremona dan selain daripada karya Ibn Sina iaitu Qadun fi al-Tib, karya Al-Zahrawi ini telah menjadi rujukan utama di Universiti Perubatan Eropah dari kurun ke-12 hingga kurun ke-17 Masihi. Pada bahagian karya pembedahan, beliau merupakan pakar bedah pertama yang menggunakan kapas dalam prosedur pembedahan untuk mengawal pendarahan. Al-Zahrawi juga merupakan seorang yang pakar dalam mengubati penyakit menggunakan teknik lecuhan.
Teknik ini telah digunakan kepada lebih 50 pembedahan yang beliau lakukan. Beliau juga dapat menerangkan pelbagai bentuk pembedahan penting dalam bidang pergigian. Bahkan beliau juga membangunkan teknik untuk menyediakan gigi palsu. Beliau adalah orang pertama yang memperincikan pembedahan kanser payudara, batu karang dan pembuangan ketumbuhan tiroid. Beliau juga telah memperkenalkan tracheotomy ataupun pembedahan trakea dan berjaya membezakan antara penyakit goiter ataupun beguk dan juga kanser tiroid. Tracheotomy adalah prosedur pembedahan yang terdiri daripada membuat hirisan pada aspek anterior leher dan membuka saluran udara langsung melalui pemotongan pada trakea. Okey, berikut adalah perbezaan antara penyakit beguk dan juga penyakit kanser tiroid. Di mana kanser tiroid berlaku pada kelenjar tiroid dan penyakit beguk terjadi di kawasan kelenjar parotid. Okey, seterusnya kita pergi kepada 3 alatan perubatan ciptaan Abu Qasim Al-Zahrawi yang terkenal sehingga ke hari ini. Yang pertama adalah alat pemeriksaan luar telinga. Yang kedua adalah alat pemeriksaan luar uretra. Dan yang ketiga adalah alat yang digunakan untuk mengeluarkan benda asing daripada kerongkong. Okey, seterusnya dalam aspek nutrisi, di dalam kitab Al-Tasrif juga ada memuatkan info-info penting berkenaan dengan tips kesihatan dan diet seimbang bagi pesakit. Sebagai tambahan, Al-Zahrawi juga telah menyumbang kepada penyediaan ubat-ubatan seperti ubatan herba. Ubat-ubatan beliau dihasilkan daripada teknik penyulingan dan juga pemejalwapan. Beliau juga menjadi orang pertama yang memperihalkan secara terperinci mengenai penyakit hemofilia. Okey, seterusnya pada bahagian akhir kitab Al-Tasrif yang mengandungi 30 bab tersebut telah terkandungnya beberapa info-info penting yang telah diterapkan oleh tokoh Abu Qasim Al-Zahrawi. Antara info yang pertama adalah tentang rawatan untuk luka dan cara pembedahannya. Seterusnya adalah cara pengubatan tulang yang remuk. Selain itu, terdapat juga fakta tentang penyakit gigi dan kaedah perubatannya. Dan yang keempat adalah kaedah pembakaran luka melalui proses cauterization. Dan info yang kelima adalah tentang pembersihan kotoran dalam rahim selepas bersalin. Okey. Seterusnya, buku ini telah pun diletakkan sebagai dasar-dasar pengembangan kedoktoran pergigian di Eropah dan Al-Tasrif telah diterjemahkan buat kali pertama dalam bahasa Latin oleh Gerard of Strimona dan diikuti oleh beberapa terbitan lain di Eropah. Okey, seterusnya kita pergi kepada pencapaian Abu Qasim Al-Zahrawi dalam bidang perubatan di peringkat luar negara. Pada abad ke-12, diakui bahawa kaedah perubatan kesihatan yang terbaik adalah dari negara-negara Islam. Jadi, Dr. Donald Campbell dalam bukunya iaitu Arabian Medicine and its Influence on the Middle Age mengakui bahawa buah fikiran Abu Qasim Al-Zahrawi telah banyak mempengaruhi sistem perubatan barat. Dan di Eropah, beliau pernah menerima pujian sebagai ahli perubatan yang mempunyai reputasi tinggi seperti mana juga yang telah diterima oleh tokoh-tokoh barat seperti
Galen dan juga Hippocrates. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada bahagian yang terakhir, iaitu bahagian kepribadian Al-Zahrawi. Okay. Kepribadian pertama yang dapat kita lihat daripada pribadi Al-Zahrawi adalah beliau merupakan seorang tokoh sarjana Islam yang teliti. Okey, hal ini kerana menurut Al-Zahrawi, melakukan perubatan akan memakan waktu yang panjang. Maka bagi orang yang mengambil ilmu ini, hendaklah berhati-hati agar hasilnya boleh dimanfaatkan oleh orang ramai, kerana profesion doktor memerlukan ketelitian yang banyak walaupun kelihatan kerjayanya tidak banyak. So daripada apa yang telah diungkapkan oleh tokoh Al-Zahrawi ini menunjukkan bahawa beliau merupakan seorang pakar perubatan yang sangat teliti dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang doktor. Kepribadian yang kedua yang dapat kita lihat dalam diri Al-Zahrawi adalah beliau suka memberi nasihat. Hal ini kerana di dalam kitab Al-Tasfir yang ditulis oleh beliau, terkandungnya banyak nasihat dan juga anjuran yang baik yang berjaya diterapkan di dalam penulisannya untuk meningkatkan pencapaian dalam bidang kesihatan pada waktu itu, di samping nasihat-nasihat tersebut berguna untuk penuntut-penuntutnya dan juga pengamal perubatan yang lain. Seterusnya, kepribadian yang terakhir yang dapat dilihat dalam diri Abu Qasim Al-Zahrawi adalah beliau merupakan seorang yang berfikiran jauh. Hal ini kerana Al-Zahrawi sentiasa memastikan kaedah dan teknik-teknik yang diketengahkan dalam karyanya menggunakan pendekatan moden dan terkini. Di samping itu, kesemua anjuran yang dibuat olehnya adalah amat bersesuaian sekali dengan prinsip-prinsip perubatan pada ketika itu. Dan buktinya, idea pemikiran yang diketengahkan oleh beliau tentang penciptaan alat-alat perubatan moden masih lagi digunakan sehingga ke hari ini. Okey, kesimpulannya, Islam dalam zaman kegemilangannya telah memberikan perkhidmatan yang sangat besar dalam bidang perubatan kepada manusia dengan mengeluarkan beberapa tokoh ternama dalam bidang tersebut, terutama sekali sarjana Islam Abu Qasim Al-Zahrawi. Okey. Pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam ke Eropah itu masih boleh kita perhatikan sehingga ke hari ini, dan banyak istilah Arab di dalam bidang ilmu pengetahuan seperti astronomi, kimia dan termasuklah perubatan masih lagi digunakan dalam istilah barat di dalam bidang-bidang yang berkenaan. Kesemuanya itu memperkuatkan lagi dakwaan yang mengatakan bahawa tanpa sumbangan dan kesarjanaan Islam, khususnya dari Andalus Spanyol, barat tidak akan mungkin berada pada tahap mereka sekarang. Jadi sekian sahaja pembentangan saya untuk kali ini. Terima kasih.